Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Untuk malam ini kita teruskan untuk topik bagaimana untuk menulis dan juga menerbitkan artikel Critical Success Factor. Jadi kita banyak kali jumpa artikel yang terbit dengan menggunakan tajuk Critical Success Factor. Jadi apakah kelebihan dan keunikan yang ada pada jenis artikel ini sehingga dari dulu sampai sekarang relevan untuk diterbitkan, malah untuk tahap ataupun detail tentang analisis kajian dia tidaklah terlalu pada aras tinggi. Kalau kita tengok simple je, kalau kita tengok pengalaman saya sendiri pun, saya boleh menerbitkan artikel berbentuk Critical Success Factor ni merujuk kepada kajian rintis saja. Maksudnya kalau peringkat tahap dalam Critical Success Factor ni, kalau kita ukur, dia aras deskriptif saja. Maksudnya kalau aras deskriptif ni, kalau projek tahun akhir pelajar diploma ke, pelajar degree pun boleh terbitkan jenis artikel ini. Jadi malam ni kita nak ambil peluang dan ruang bagaimana kita nak meneroka bagaimana pengalaman saya yang menerbitkan beberapa artikel yang berjudul Critical Success Factor dalam pelbagai topik yang mana terbit di top publisher yang mana tidak mengenakan sebarang yuran ataupun fees. Maksudnya saya hantar dekat top publisher seperti pertama saya dah hantar paper Critical Success Factor ni di Taylor and Francis, di Emerald dan juga di Inner Science. Seperti mana saya dah share dalam grup WhatsApp, beberapa artikel yang saya berjaya menerbitkan artikel yang bertajuk Critical Success Factor di top publisher. Nanti boleh rujuk contoh-contoh dan kita akan buka artikel-artikel itu nanti untuk melihat secara ideanya bagaimana kita juga sekiranya kita tidak menggunakan aras statistik yang tinggi ataupun aras analisis yang tinggi, tetap kita boleh menerbitkan di jurnal yang berindeks Web of Science dan Scopus, malah boleh dapat juga Q1, Q2 dan Q3 di top publisher tanpa dikenakan sebarang bayaran ataupun yuran fees untuk penerbitan. Kita masuk dulu dekat slide. Nanti kita akan bincang dengan saya merujuk kepada artikel penuh. Malam ni ada sedikit perkongsian yang mana kita akan cover kedua-duanya secara serentak, yang mana selepas kita cover Critical Success Factor, kita akan cover juga kelebihan menerbitkan artikel dengan adanya appendix di belakang. Kelebihan sebuah artikel yang menyediakan ruang ataupun kelebihan appendix dalam menerbitkan artikel jurnal berindeks. Kita akan jalan sekali. Lepas je CSF, kita akan pergi yang tu. So, kita akan pergi kepada konsep dulu. Kemudian kita akan bedah beberapa artikel. Saya rasa ramai sahabat kita yang baru masuk malam ni. Kita teruskan yang baru masuk, kita baru mula saja. Yang kat sini kajian dia, kita mulakan artikel yang pertama untuk Critical Success Factor, yang mana artikel ni adalah berdasarkan pilot study saja. Nanti saya tunjukkan konsep dulu, kemudian kita akan buka artikel penuh. Artikel penuh sama seperti yang mana yang saya telah kongsikan. Kajian rintis untuk pilot. Maksudnya, kajian Critical Success Factor ni boleh menggunakan data kajian rintis? Boleh. Ni contoh dia. Artikel ni saya terbit di Taylor and Francis. Salah satu publisher yang tersohor lah, yang kita pun tahu antara OTAI punya penerbit yang wujud sudah lama, dan establish. Malah dalam negara atau luar negara, semua library dekat dunia ni memang akan access Taylor and Francis. Ini contoh artikel yang saya terbit pada 2017. Kalau saya bulatkan dekat sini, kalau bukti kajian ini menggunakan pilot study, nampak? The pilot study sample consists 26 respondents. Daripada kita submit 50, yang reply yang digunakan untuk analisis hanya 26. Kalau kita convert dalam peratus atau kita panggil response rate dalam 52%.
Maksudnya kalau kita gunakan data pilot study, 26 sampel juga kita boleh hantar dekat Taylor and Francis. Okey, sedikit background saya, kalau saya bidang yang ada sentuh sikit berkaitan dengan industri ataupun berkaitan dengan engineering, memang saya hantar kat Taylor, dan saya akan pastikan nama jurnal yang saya hantar dekat Taylor mesti ada berkaitan engineering. Macam jurnal ni lah, International Journal of Sustainable Engineering. Itu memang strategi saya lah. Kalau saya hantar kat Taylor, saya cari jurnal engineering. Kalau saya hantar dekat Emerald, banyakkan jurnal tu berkaitan dengan teknologi ataupun operation management. Okay, kalau saya hantar dekat India Science, banyakkan topik-topik yang berkaitan dengan new topik. Okay, itu saya punya strategize lah. Okay, tak semestinya strategize saya sama dan semua orang kena ikut. Okay, kita pergi dekat artikel ni. Jadi proof melalui 26 responden saja kita boleh menerbitkan artikel berbentuk critical success factor. Okay, tajuk artikel ni adalah Critical Success Factors of Sustainable Manufacturing Practice in Malaysia Automotive Industry. Kalau kita tengok title yang saya terbit kalau berkaitan critical success factor, okay, perkataan critical success factor mesti depan sekali. So topik dia apa? So topik saya kat sini adalah Sustainable Manufacturing Practice. Yang kat belakang tu adalah kita punya sampel lah. Ada yang saya buat dekat Malaysia Healthcare Industry, ada Malaysia Construction Industry, ada Malaysia Automotive Industry, Malaysian Manufacturing Industry. Jadi kat belakang tu adalah kita punya sampel lah. Okay? Kita boleh buat apa saja critical success factor ni dengan ada topik dan juga sampel. Okay? Jadi topik dia memang macam ni lah. Kan? Memang basically asas dia kalau nak buat topik untuk critical success factor memang macam ni. Okay, kita tengok konten, kandungan yang ada dalam artikel ni. Okey, nanti kita akan tengok bila kita bedah nanti kita akan tengok. Jadi nak proof bahawa dekat sini asas dia saya nak tunjuk. Lepas ni kita akan buka full artikel. Yang mana kalau kita nak hantar atau nak terbit artikel critical success factor dengan gunakan 26 sampel pilot study pun boleh. Okey, contoh kedua. Tema sekarang adalah pilot study. Okey, artikel ni saya terbit di India Science. Okey, ini adalah pelajar saya lah. Pelajar PhD saya. So ketika ini masih zaman dia master. Kalau tajuk corporate social responsibility ni masih dia master lah. So tajuk dia adalah critical success factor, sama kan? So topik dia corporate social responsibility practice. Dia nak study kat mana? Malaysia Automotive Industry. Jadi kalau macam saya memang first bidang saya memang saya fokus pada kajian saya dekat automotive industry. So macam-macam lah. Tadi kalau yang first tadi dekat sustainable manufacturing practice, yang ni corporate social responsibility practice, ada banyak lagi. So kajian ini saya hantar dekat mana? Dekat India Science. Okey, nama jurnal dia ada yang kat atas tu, International Journal Critical Accounting. International Journal Critical Accounting dekat India Science. Sesuai lah kalau sebut corporate social responsibility memang sesuai untuk hantar dekat bidang accounting ataupun management accounting. So dekat jurnal ni pun saya proof. Tadi 26 ni 27. Menggunakan data pilot iaitu sampel seramai 27 sahaja. Okay. Right. Kita tengok contoh yang seterusnya. Yang ni sama juga. Okay, ni 27. Masih lagi dekat India Science. Okay, tapi artikel yang berlainan. Yang ni dekat International Journal Quality and Innovation. Juga dekat India Science. Okay, nama jurnal International Journal Quality and Innovation. Tengok tajuk dia. Sama, critical success factor. Cuma kat sini ada lean manufacturing practice for the Malaysia automotive manufacturers. Okay, jadi kat sini masih konsep yang sama. Topik critical success factor. Okay. Sekejap tiba-tiba dia jadi pause pula kat skrin ni ya. Sekejap Okay, alright. Sorry. Dia tiba-tiba dia terpause. Okay, dapat Okay, jadi dekat sini kita nampak contoh artikel yang seterusnya yang mana menggunakan 50 responden dalam artikel critical success factor dia. So tajuk ni critical success factor for lean manufacturing practice for the Malaysia automotive industry. Masih lagi sama. Mula-mula saya letak perkataan critical success factor, lepas tu topik, lepas tu sampel di mana. Okey, jadi paper yang seterusnya yang seterusnya adalah terbit dekat International Journal Quality and Innovation. Okey, boleh Okey, kita tengok artikel yang seterusnya. Kejap lagi kita tak seronok rasanya tak buka full artikel kan. Lepas ni kita akan buka full artikel. So kita artikel ke berapa dah? Ni yang pertama. Okey, yang pertama jadi dekat topik Sustainable Manufacturing Practice. Kemudian yang kedua tadi Corporate Social Responsibility. Yang ketiga Lean Manufacturing Practice. Okey, yang keempat. Topik ni lain sikit lah Dia masih lagi Critical Success Factor. Tapi topik dia adalah Women Entrepreneurship Practice. Dekat mana? For Women Entrepreneur in Malaysia. Women Entrepreneur in Malaysia.
Kalau kita tengok kat sini, yang ni pula hantar dekat mana? World Review Entrepreneurship. Sesuai lah. Tengok nama jurnal pun. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. Memang saya hantar dekat InderScience juga. Jadi dekat sini ada 3 lah topik InderScience di 3 jurnal yang berbeza dekat InderScience. Okay. Masih lagi topik Critical Success Factor, tapi topik adalah Women Entrepreneur Practice. Okay. Yang ni pakai 38. Kalau kita tengok tadi kan, data pun tak sama. Ada yang 38, ada yang 50, ada 27, yang tadi 26, 27, 50 dan juga 38. Okey, selesai Jadi yang artikel pertama berbentuk pilot study. Jadi kalau kita dah sampai stage pilot study, kita ada sampel yang kecil, kita dah boleh buat paper berbentuk critical success factor. Okey, dekat sini seterusnya, tadi publisher Taylor, kemudian tadi publisher InderScience. Dekat Emerald pun kita ada pernah terbit artikel pilot study. Masuk dekat sini, kalau you kata, bolehlah pilot study dekat certain publisher, saya proof, Taylor pun accept, InderScience pun accept, Emerald pun accept. Dan semua jurnal ni adalah jurnal yang subscribe, maksudnya tidak perlu dibayar untuk penerbitannya. Okay, yang ni adalah 60 sampel, tajuk dia Critical Success Factor untuk Environmental Management Accounting Practice. Yang ni fokus kat Malaysia Manufacturing Industry. Nanti kita akan bedah artikel ni. Okey, satu lagi, ini sahabat saya. Okey, kita berkolaboratif. Kita terbit dekat Digital Library Perspective. Sorry, sebelum tadi tak sebut nama jurnal tu kan. Nama jurnal yang kat sini adalah business, dia MBE. Measuring Business Excellence. Ni nama jurnal ni, walaupun tak tulis kat sini, nama jurnal ni adalah Measuring Business Excellence Journal. Ni untuk Emerald ni, nama jurnal dia Measuring Business Excellence. Yang kedua ni, topik yang lain adalah Digital Library Perspective, juga terbit di Emerald. So topik yang ni adalah Critical Success Factor of the Continued Usage of Digital Library Successful Implementation in the Military Context and Organizational Support Perspective. Okay, yang ni kita terbit hantar dekat Emerald, tapi sampel dia besar. Okay, untuk pilot study dia menggunakan sampel sebanyak 105. Okay, jadi kita dapat satu konsep kat sini. Artikel, kalau saya dah ada sampai pilot study, saya boleh terbitkan artikel di Critical Success Factor, yang tak kisahlah daripada range, daripada 26, paling banyak tadi paling sikit 25 kan, sorry. Yang paling sikit tadi 26 sehingga 105 range untuk buat pilot study jumlah sampel. So boleh terbit dekat Emerald, boleh hantar dekat Taylor & Francis dan juga boleh hantar dekat Publish InderScience. Okey, alright. Nanti kita akan buka full artikel ni lah. Okey. Kemudian kita nak bincang selain daripada artikel dengan menggunakan pilot study, bagaimana artikel Critical Success Factor boleh terbit pula dalam keadaan atau situasi yang lain. Okey, yang kedua adalah jika you ada satu research objective atau satu research question atau ada satu hipotesis, juga boleh menerbitkan artikel berbentuk Critical Success Factor. Okey, saya ambil contoh artikel saya sendirilah. Okey, ini saya punya objektif lah. Kalau dekat thesis atau kat research grant, saya punya objektif pertama lah. And what's level of the Lean Six Sigma? Ataupun kalau nama penuh, what's the level of the Critical Success Factor of Lean Six Sigma? So, objektif saya nombor 1 je. Nak tengok identify level. Maksudnya dengan satu objektif atau satu research question atau satu hipotesis, kita boleh membina atau menerbitkan satu artikel iaitu Critical Success Factor. Okey, yang ini daripada doctorate saya. So nama jurnal yang saya submit ni adalah International Journal of Lean Six Sigma. Okey, jurnal ni yang saya hantar dekat International Journal of Lean Six Sigma ni paper berbentuk Critical Success Factor. Okey, Critical Success Factor of ni topik saya Lean Six Sigma for the Malaysia Automotive Industry. Kalau secara basic ni kan, kalau saya nak ceritalah tentang susun jalur dia, kalau saya tulis artikel berkaitan Lean Six Sigma, supervisor saya copy tajuk ni, supervisor saya, dia buat tajuk yang sama, Critical Success Factor, cuma dia pakai TQM, Total Quality Management. Okay, supervisor, saya punya supervisor, dia buat quality management. Bayangkan berapa generasi dah. Okay, supervisor kepada supervisor saya, orang pertama, dia buat paper Critical Success Factor of the Quality Management for the UK Automotive Industry, tak silap saya. Okay, kemudian supervisor saya pula buat Critical Success Factor of TQM for UK dan juga Malaysia Automotive Industry. Kemudian saya
apa orang kata generasi yang ketiga, saya buat paper critical success factor of the Lean Six Sigma for the Malaysia automotive industry. So lepas saya, student saya banyak. So kalau lepas saya, generasi student saya macam-macam buat. Ada yang buat critical success factor of CSR, ada yang buat environmental management accounting, ada yang buat tadi womanpreneurs, ada yang buat tadi lean manufacturing, ada yang buat green practice, ada yang buat critical success factor total quality management. So banyak. Okey, jadi saya tunggu lapisan yang keempat pula. Maksudnya student saya dah ramai jadi lecturer sekarang. So nanti student PhD dia pula buat tajuk pasal critical success factor. Yang tu nak prove bahawa topik critical success factor ni akan relevan walaupun ke depan nanti. Okey, yang ni spesifik saya ambil buat artikel berdasarkan objektif nombor 1 saya punya doctorate. Okey. Jadi proses kalau nak tahu sikit tentang critical success factor tu memang berdasarkan nilai min sahaja. Nilai purata. Kan kalau ada 100, ada yang tanda 5, ada tanda 4, ada tanda 7. Okey, kalau dalam gambar ni skala Likert 7. Maksudnya ada tanda 7, ada tanda 6, campur 5, campur 4. Lepas tu kita campur semua, bagi jumlah sampel, dapatlah nilai min. Lepas tu kita ranking lah dalam graf. Okay, tu kita bincang lah kenapa yang warna biru ni paling tinggi, kenapa leadership ni paling kritikal, kenapa yang paling merah tu supplier relationship tu rendah. So kita bincang. Tapi dari segi analisis, kita kumpul data, sampel pun tak perlu besar kalau pilot study, tapi yang ni adalah sampel saya besar lah sebab ini adalah merupakan objektif 1. Maksudnya objektif kajian nombor 1. Jadi sampel dia besar. So cerita tentang pilot dah habis. Ini maksudnya dengan menggunakan daftar yang sebenar untuk objektif nombor 1 pun kita boleh mulakan dengan menerbitkan artikel berbentuk critical success factor. Okay. Alright. Sedikit tips. Kan? Kalau tengok saya berkongsi ni, macam minta maaf ada typo sikit dekat sebelah kanan tu. Okey. Cuma dekat sini kita nampak kat sini kan. Okey, ni cerita sikit pasal tip lah kan. Kalau siapa yang nak join, kita dah almost dah sebulan lebih kan untuk kursus setiap Jumaat malam, Sabtu malam dan Ahad malam ni. Okey. Jadi kalau artikel yang saya hantar dekat International Journal of Lean Six Sigma ni, dia punya chief editor adalah Juju Anthony. Okey. Jadi kalau saya tak cite dia pun nampak pelik. Sebab mostly antara pioneer dalam bidang Lean Six Sigma dalam akademia ni memang Juju Anthony. Prof Juju Anthony ni. Jadi kalau kita tak cite dia nampak pelik. Jadi memang saya memang cite dia. Dan dia pun ada banyak juga artikel dia cite artikel saya. Sebab kita dalam hampir bidang yang sama. Jadi bila saya cite Anthony ataupun Juju Anthony ni, okey, dia merupakan chief editor jurnal ni. Jurnal International Journal of Lean Six Sigma ni, International Journal of Lean Six Sigma ni, chief editor ni lah Juju Anthony ni. Malah Juju Anthony juga dia adalah chief editor dekat Managerial Auditing Journal. Dekat Emerald. Okey, dekat TQM Magazine dia adalah associate editor. Okey, dia juga adalah ini yang lain-lain ni macam Management Research New ni Emerald Publisher. Okey, Managerial Auditing Journal ni dia chief editor dekat Emerald. Okey, untuk International Journal Quality, dia adalah advisory editor. Okey, International Journal of Lean Six Sigma ni adalah jurnal dia. Jadi dekat sini sedikit tips saya nak beritahu. Kalau you all plan untuk submit artikel dekat Emerald, contohnya, kena cite jurnal yang you nak submit. Contoh di sini saya proof, kalau saya nak submit artikel dekat International Journal of Lean Six Sigma, saya kena cite jurnal International Journal of Lean Six Sigma. Okey, yang kedua, kita tahu chief editor jurnal ni adalah Juju Anthony. Kalau betul bidang kita match dengan jurnal tu, memang possible kita akan cite chief editor. Yang kedua. Okey, dan dia ni juga kita boleh cite bukan setakat jurnal dia, cite jurnal-jurnal lain yang dalam Emerald dia tetap ada kaitan sama ada editorial board ke, dekat chief editor juga ke dan lain-lain. Dan yang ketiga, yang seterusnya, pastikan kebanyakan citation kita daripada Emerald. Kita nak submit artikel dekat Emerald, kena cite lah dekat Emerald. Itu salah satu orang kata kebetulan. Sebab tu saya sangat particular memilih jurnal. Saya akan check setiap jurnal yang saya nak submit tu, siapa chief editor. Supaya dengan tanpa ada paksaan, quality reference saya memang match dengan jurnal itu, memang match dengan chief editor. Dan saya memang saya sedar kalau saya nak submit dekat Taylor, banyak reference saya daripada Taylor.
Kalau saya nak hantar dekat Indah Science, mostly reference saya dekat Indah Science. Kalau saya nak hantar dekat Emerald, mostly saya punya citation dekat Emerald. Saya banyak jumpa sahabat-sahabat saya kadang-kadang minta support, minta bantu, dia nak terbit artikel. Benda pertama yang saya check adalah reference. Saya tanya nak hantar jurnal kat mana? Okey, sudah disebut nama jurnal, saya pun check dekat website. Saya tengok quality reference dia out. Out dekat sini bukan saya nak bincang tentang konten dia, tidak. Tetapi untuk memenuhi syarat untuk artikel tu untuk terbit dah tak sampai. You nak hantar dekat jurnal itu tapi tak cite jurnal tu. You nak hantar dekat publisher Emerald tapi ada satu saja jurnal yang cite kat Emerald. Tak strong. Okay, dan you kena tahu tentang request. Apa yang chief editor nak? Apa yang publisher nak? Yang simple je. Dia nak artikel yang kita hantar tu berkualiti. Yang pertama, proof dalam topik yang you hantar tu match dengan tajuk jurnal dia. Ataupun match dengan nama jurnal dia. Macam mana how to proof? Macam mana nak proof? Tengok dekat reference lah. Kalau you sendiri tak cite jurnal ni, macam mana you nak katakan you punya topik match dengan jurnal ini? Jadi kita memang sangat particular. Kalau you betul decide nak hantar dekat penerbit kat Emerald, apa buktinya? Walhal reference you tu banyak dekat Taylor. Patutnya jurnal ni, artikel ni hantar kat Taylor. Kenapa you hantar dekat Emerald? Walhal kebanyakan rujukan you ni bukan daripada Emerald. Jadi kat situ kita kena faham lah. Bukan kita yang nak, tetapi memang publisher dia ada standard dia. Kalau betul dia boleh terima artikel itu untuk diterbitkan jurnal dia, dia memang jaga dari segi standard dan kualiti dia. Jadi kita kena faham yang itu. Okey? Itu sedikit tips lah untuk kita, walaupun kita cerita malam ni adalah artikel critical success factor, you all dah buat artikel critical success factor, make sure boleh tembus dekat jurnal yang bersesuaian dan ada elemen-elemen yang you teliti dan you strategize untuk pastikan you dapat terbit dekat jurnal yang you plan untuk hantar. Okey, critical success factor selesai. Okey, sekarang ni bukan selesai apa. Yang kat slide ni selesai. Saya nak buka full artikel. Izinkan saya untuk buka full artikel. Dekat full artikel nanti kita boleh tengok lagi. Sebentar, saya buka artikel jap. Okey, sebentar Okey. Saya buka artikel pertama yang dekat Emerald dulu Kita masuk yang simple lah, okey. Tapi apa yang baik saya akan kongsikan lah. Apa yang ada kekurangan nanti saya akan maklumkan supaya you all jangan buat dan buat yang lebih baik lah. Sebentar saya tengah open artikel jap. Okey, ni artikel pertama. Okey. Nampak sekarang ni full artikel ni semua ada dekat. Saya dah share dekat grup WhatsApp dalam Google Drive. Nanti you boleh tengok semua artikel-artikel ni. Okey. So artikel ni adalah student ataupun pelajar PhD saya. Dah habis dah PhD dia. So sekarang dia adalah pensyarah dekat UTM Johor dekat JB. So topik dia lah yang tadi, Critical Success Factor of Environmental Management Accounting Practice and Finding from the Malaysia Manufacturing Industry. Kita tengok tengok artikel dia. So artikel ni, okey, ni artikel dia. Okey. So jangan risau hantar dekat Emerald ni, yang seronoknya kita hantar macam biasa. Yang tukar jadi warna hijau, yang ada buat line-line ni, setting ni semua editor dia buat. Bukan kita buat. Nampak macam ni kan. Dia macam tak mampu lah nak tulis artikel ni. Yang dia setting. Kita hantar macam biasa. Okey, namun begitu dekat Emerald ni ada format macam ni. Memanglah dia setting tapi kita kena masukkan semua content kat sini. So abstract untuk Emerald memang macam ni. Dia suruh masuk purpose. Okey, lepas tu ada design / methodology / approach. Lepas tu ada finding, research limitation dan implication, practical implication, originality dan values. Okey.
Kalau kita tengok cara outline ni memang match dengan Malaysia lah. Kita memang cara penulisan kita pun ada semua ni kan. Ada design, ada method, ada approach, ada finding, ada limitation, ada sumbangan atau implication. Implication ada pecah pula untuk industrial, untuk practical implication, ada originality kan ataupun novelty, lepas tu keyword, lepas tu paper type. Okay, paper type ni bukan kita decide, dia yang decide. Okay, kita tengok idea dia. Okay. Dia start dengan introduction. Ni paper untuk buat paper critical success factor lah. So dia cerita dululah untuk first line. Dia cakap ataupun dia tulis, the manufacturing industry is one of the strategic industry in the Malaysia manufacturing sector. Dia bagi alasan lah. This is because organization of the manufacturing sector need to be enhanced sustainability and improve the productivity. Kemudian adalah citation yang lain. Okey, kemudian perenggan yang kedua dia cerita dalam bentuk global perspective. Malaysia has highlight environmental issue in the manufacturing organisation. Masih lagi cerita dalam konteks dia punya sampel iaitu berkaitan dengan keterkaitan topik dia iaitu environmental management accounting di manufacturing industry especially in Malaysia. Okey, kemudian dia masukkan EMAP. Dia punya topik lah Environmental Management Accounting Practice. So dia ceritalah EMAP yang ada, empirical kajian yang lepas-lepas. Okay, kemudian EMAP refer the Environmental Management Company Operation Long-Term Planning Quality. In other words, dia beritahu kat sini EMAP explain systematic use business management to environmental issues. Okay, kalau kita tengok sekarang ni ada table 1 dekat sini. Okay, ini penting. Bila kita nak menerbitkan artikel jurnal, ada table dan juga figure memainkan peranan penting. Ini tulis artikel, table pun tak ada, figure pun tak ada dan kita tahu presentation tu sangat penting. Kalau you masih ingat semalam kita cover topik apa? Yang graphical dengan highlight abstract. Kan? Ingat tak yang kita buat words cloud? Lepas tu 10 step macam mana kita nak merestate chief editor. Ingat tak satu artikel yang saya buka tu? Hampir 80% artikel yang berjaya diterbitkan dalam jurnal ni dipengaruhi oleh presentation. Jadi jadual dan rajah memainkan peranan yang penting. Okay, banyak kelebihan. Jadi memang publisher boleh dia buat keputusan, dia tolak artikel kita kalau artikel kita tidak ada presentation infografik. Sekarang orang tak cerita figure dan table, orang cakap infografik dah. So elemen infografik penting, and paling tidak pun ada figure, ada table. Bukan panjang, bukan nak kena penuh satu muka surat, tapi table tu ada. Okey, macam ni smart. Dia kalau nak cerita pasal EMAP ni banyak. Dekat Malaysia pun dah banyak. Okay, tapi dia pandai, dia ambil satu je wakil. Ambil daripada country Spain, ambil satu daripada Malaysia, ambil satu daripada South Africa, ambil satu India, Nigeria. Cukuplah. Jadi nak beritahu bahawa dekat manufacturing industry, EMAP ni memang conduct dekat pelbagai negara. Okay, dapatlah buat satu table. Okay, sambung cerita. Okay, ingat kalau 2 perenggan terakhir, dalam bahagian pengenalan memang ini yang kita kena buat. Okey, contoh macam inilah. In summary, EMAP is one of the practical analysis measure manufacturing industry to improve environmental management. Okey, oleh itu objektif kat sini. Sebab tu kena cakap gini objektif. Thus, the aim of this study to identify critical success factor EMAP in manufacturing industry. Ingat, 2 perenggan terakhir ini yang kita kena tulis. Make sure 2 perenggan yang terakhir kita akan tulis kita punya objektif. Kemudian perenggan yang terakhir kita akan cerita outline dalam artikel ni. Nampak dia tulis kat sini. This paper is organized as follow. Section 2 provide the literature review about the overview EMAP. Ini contoh macam mana nak buat paper critical success factor. Okey, section 2 adalah literature review. Okey, topik apa? Topik critical success factor lah berkaitan topik ni EMAP. Okey, kemudian follow section 3 to analyze the data. Okay, next, section 4, present the result. Result apa? Result CSF lah. Okay, and also include the discussion. Okay, finally, in the section 5, conclude the finding and provide future direction of the study. Okay, ini standard. 2 perenggan ni kena ingat. Inilah step dia. Okay, kemudian kita masuklah literature review. Okay, saya tak adalah nak bedah detail So inilah penulisan dia dekat literature review. Ceritalah EMAP tu, okay. Pelbagai perbincangan kajian-kajian lepas secara empirical diperbincangkan. Okay, kita juga dibenarkan dalam penulisan artikel buat poin-poin macam ni, tak ada masalah. Kalau tu dalam tesis mungkin jadi isu nampak ni. Kalau hantar dekat Emra boleh buat macam ni. The author summarize the critical success factor EMAP as follow. Itulah. Inilah yang dia punya variable dia lah.
yang dia nak kaji mana satu yang critical success factor yang tinggi, mana satu yang rendah. So dia ada environmental cost, dia ada environmental regulation, environmental safety, management commitment and customer focus. Okay. Kemudian dia ceritalah environmental cost represent a main dimension. So ceritalah kan during the 1970s environmental regulation play. Ni masih lagi literature review. Okay. Alright. Kemudian dia masuk, dia tutup. Ini sangat penting kan dalam perenggan terakhir. Walaupun tak sempurna tapi memang kena buat. Jangan biar lagi perenggan terakhir dekat literature review masih lagi nak buat citation. Nampak ni? Kita kena buat literature gap. Ingat, di perenggan yang terakhir nama dia adalah literature gap. In conclusion, the IMAP dimension can be applied for Malaysia manufacturing industry as it consists of environmental cost, environmental regulation, environmental safety, management commitment and customer focus. Thus, can be implemented for examining whether the organisation has been successful in reducing environmental issue, particular for Malaysia manufacturing industry. Okey, ingat kita kena buat di perenggan terakhir di setiap section dalam tulisan artikel, sama ada dekat bahagian literature nak nyatakan literature gap, literature review gap, ataupun kita nak summarizekan apa yang you dah bincang di atas berkaitan dengan literature review. Okey, masuk perkara yang ketiga, outline yang ketiga adalah method. Ingat, kita buat critical success factor pun tetap ada method. Tetap ada survey, tetap ada sampel kan, method tetap ada. Walaupun aras kajian ni ala-ala diploma punya. Saya pernah jumpa kan kajian STPM pun buat level-level macam ni je. Jadi dari segi aras analisis, aras rendah, tapi pelaporan tu kena grade A lah. Okey. This study use quantitative approach to identify critical success factor. Okay. This study use descriptive analysis. Okay. Paper CSF, critical success factor category descriptive analysis. Nampak ni? This study use descriptive analysis to analyze the data. Okay. First, the study consists question relate and respondent profile. Okay. Demografi lah. Memanglah set soal sidik kan. Mesti tanya demografi dulu. Okay, in this study, demografi dia tanya macam-macam lah. Ownership, industrial sector, number of employee, current position in years, and the quality system certificate. Okay, kemudian questionnaire, second part, questionnaire was designed to examine the implementation IMAP for Malaysia manufacturing industry. Okay, in this study, IMAP consists 5 dimension lah. So, inilah factors dia. Okay, environmental cost 1, environmental regulation 2, environmental safety 3, management commitment 4, customer focus 5. So daripada kesemua kelima-lima ni ada 25 item kesemuanya. Okay, campur semualah. Boleh jadi setiap satu ada 5 item. 5 kali 5 ada 25 measurement. Yang mana menggunakan skala Likert 7. 1 very low, 7 very high. Menggunakan skala Likert 7. Okay, dekat bawah tu dia cerita lagi lah. Ada pilot study. Dalam kajian ni gunakan pilot study. Is initial step the research and use for all the research study. Okay, ini beritahulah. So kajian ini hanya gunakan pilot study. Okay. Okay, table 2 ni masalah. Table 2 ni bermasalah. Yang mana table ini mendedahkan nama universiti dan mendedahkan individu. Kan bila sebut DRM, Lecturer Management Accounting, Universiti Utara Malaysia. Kita dekat universiti ni, Lecturer Management Accounting bukan ramai mana pun. Dah boleh agak dah doktor, macam tahu je doktor apa ni. Doktor DRM. Dia pakai macam nama saya, NFH. Nurul Fazli Habib, dia letak NFH. Jadi orang boleh agak lah. Jadi kalau tanya saya, salah ni dari segi etika buat artikel macam ni. Kalau tidak, tulis macam ni. Ni academician kan? Tulis je A1. Ataupun nak panjang academician expert AE kan, AE1, AE2, AE3, AE4, AE5. Kalau manufacturing expert ni buat ME lah, ME1, ME2, cukup. Coding macam tu je. Jangan tulis nama penuh atau gunakan nama singkatan macam ni, memang tak boleh. Okay, yang kedua position expert. Okay, lecturer management accounting ni okay. Ni okay. Tapi bila sebut nama universiti tu tak okay. Lagi teruk dekat expert manufacture ni. Okey, siap-siap sebut section manager. Ni lagi general manager. Sebut nama company dah boleh agak dah siapa. So benda ni kita kena hidden lah. Kalau nak sebut general manager boleh, section manager boleh. Tapi nama company, nama universiti, nama penuh expert ataupun singkatan nama expert tak boleh. Ini sekadar nak kongsi lah supaya you all tak membuat kesilapan yang sama. Okey. Okey, seterusnya dah ada berapa table dah? Dah ada 2 table lah, maksud 2 presentation. Okey, kemudian ceritalah akan gunakan
dia akan hantar 60 kuesioner dengan menggunakan SPSS versi 22. Tadi lupa nak beritahu, dia gunakan ujian reliability, gunakan Chromebus Alpha dalam range 0.7 hingga 0.9. Okey, kajian ini melibatkan 60 manufacturing company, ada pelbagai konsis, automotive, machinery, plastik, rubber, metal, and electrical, electronic, chemical, wood. Ini semualah manufacturing company. Okey, sampailah bahagian yang 4, dapat result. Okey, bila kita tengok result ni, inilah 60 sampel dia punya kajian ni. Melibatkan pilot study seramai 60 orang. Okey, dekat sini kita nampak. Okey, type of ownership, industry sector, number of employee, current position year, company certified quality standard. Okey, tak payah buat banyak table. Cramkan dalam satu table cukup. Tak payahlah nak buat banyak-banyak table sangat kan. Kita nak cerita demografi information je. Okey, cramkan dalam satu table. Okey, selesai bahagian tu. Kemudian ceritalah sikit. Perenggan-perenggan ni adalah interpretasi daripada table demografi tu. Okey. Kemudian yang seterusnya dia nak tunjuk result yang kita punya ujian reliability. Table yang keempat. Nampak tu. Table keempat nak pastikan ujian reliability kita mencapai 0.7 hingga 0.9 ke atas. Data proof, table yang keempat menunjukkan keputusan ujian reliability iaitu Chromebus Alpha. Semua nilai alpha kita melebihi daripada 0.7. Setiap item tadi yang 5 tadi, environmental cost 5 item, regulation 5 item, safety 5 item, komitmen 5 item, customer focus 5 item. Jadi ke setiap satu 5 item ni semua melebihi daripada 0.7 nilai alpha values. Okey, kat bawah tu dia cerita lagi. Okey, kemudian result seterusnya nak bincang kat sini adalah kita punya nilai min. Kat sinilah penentuan critical success factor. Nampak tak kat sini? Ranking nombor 1 adalah environmental safety. Berapa nilai average min dia? 4.394. Okey, yang kedua management commitment iaitu 4.383. Yang nombor 3 customer focus 4.343. Nombor 4 4.2, yang last sekali adalah 4.227 dekat environmental cost. Okey, dah ada berapa table dah? Sebab tu presentation penting. Dah ada 4 table dah. Okey, seterusnya kita ada figure 1. Buat simple. Yang tadi result nilai min tadi daripada nilai nombor min tu, average min, kita convert jadikan graf pula. Sebenarnya sama je, tapi nak nampak lagi cantik dekat presentation, kita buat graf. Kita buat macam biasa je, setting color ni bukan kita, editor Emerald yang buat. Jangan tanya pula kita saja-saja nak warna hijau. Bukan, Emerald corporate color dia warna hijau, hijau putih. Jadi sebab tu color graf pun macam hijau putih. Okey. Okey, jadi dah ada dekat graf tu, ceritalah sikit kenapa ranking nombor 1, kenapa ranking nombor 2, kenapa ranking nombor 3. Cerita semua tu, last kali conclusion. Based on the empirical study survey, the 2 factor environmental safety and management agreement have to show the successful factors. Okay, ceritalah 3 perenggan dekat conclusion ni. Siap. Jadi kalau tanya saya, kalau tengok ni, apa je analisis yang kita guna? Takat demografi, lepas tu Chromebus Alpha, kemudian nilai min. Tu saya kata, pelajar STPM pun boleh buat. Kalau nak ajar budak tingkatan 3 pun boleh buat. Okey, bab analisis lah. Okey, dalam bab menulis ni perlulah kematangan nak menulis kan. Jadi lah kenapa saya nak buat topik malam ni. Kalau kita ni orang practitioner atau orang industri pun, walaupun kita ni bukanlah kaki pandai analisis, bukanlah guna advanced analisis pun, kita tetap boleh menerbitkan artikel di Emerald yang berindeks di top publisher tanpa bayaran. Namun begitu, dia ada namun begitu, kita kena tengok quality reference. Kita nak hantar dekat Emerald kan, jadi kita punya jurnal pun, kita punya setiap satu citation ni kena jaga. Make sure jurnal-jurnal yang kita ambil dalam petikan, dalam site ni semuanya yang berkualiti. Itulah bila sebut. Kalau tanya saya tengok jurnal berkualiti, tengok reference. Simple je. Sekejap je tengok. Itulah aku tengok reference kau. Kalau nak hantar dekat top publisher, itulah major yang kau kena buat lah. Kenapa? Kena critical. Yang kat situ dia kena buat major part lah, kena change dia punya quality citation dengan rujukan dia. Okay, kalau kat sini kita tengok nama-nama jurnal, okay, semua nama jurnal, okay, dan kita tahu ni. Dia nak hantar kat measuring business excellence, tak payah tunggu yang lama. Pada huruf B, Bahri dah cite dah measuring business excellence. Kita nak hantar jurnal tu, kita kena cite jurnal tu. Okay, alright. Okay, kita tengok yang lain-lain. Okay, alright. Jurnal Cleaner Production ni bukan daripada Emerald, tapi dalam Science Direct. Nampak tak?
Oh, you nak cite jurnal lain boleh, tapi make sure jurnal lain tu lagi bagus daripada jurnal kami. Tu dia punya level dia. Nak jaga ranking tu you kena faham. Kalau nak cite jurnal lain boleh, tapi make sure jurnal lain tu lagi bagus daripada jurnal kami. Asas dia macam tu. Cleaner production ni Q1 dekat Science Direct. Jadi tak salah kalau kita nak cite. Okay. Nampak ni jurnal-jurnal yang Emerald yang lain. Nampak dia cite lagi Measuring Business Excellence. Ni Social Responsibility Journal ni pun jurnal dekat Emerald. Jadi jangan lupa kita kena masak banyak site jurnal dekat Emerald sebab kita memang nak hantar dekat Emerald. Okay, yang lain-lain tu kebanyakan daripada Emerald juga. Okay. Dia jaga. Memang saya tekan kat student saya, nampak ni. Measuring Business Excellence ada lagi. Saya kata dengan dia simple yang hantar jurnal ni. Kalau reference pun tak boleh nak jaga, macam mana artikel you nak terbit. Ni semua ni. Benchmarking ni dekat Emerald. Mostly ni semua kat Emerald. Procedure ni dekat Science Direct. Tak apa Science Direct sebab Science Direct duduk atas ranking lagi tinggi daripada Emerald. Okay. Alright. Okay. Nanti kan, sekejap lagi kan kita buka balik artikel kan. Okay. Malam ni boleh tak saya jalan sekali? Kejap lagi lepas topik critical success factor ni kita akan bincangkan artikel untuk kelebihan appendix. Jadi saya tunjuk kat sini kan. Okey, inilah kelebihan. Ingat satu tip yang saya nak kongsi. Jika kita menulis artikel, okey, meletakkan kat appendix dalam bahasa pasar, dalam bahasa saya, sombongnya Emerald. Orang siap bagi survey instrument kot. Takkanlah artikel tak nak terbit. Ya betul kan? Sebab bagi publisher, dia dapat je artikel yang ada appendix, 1000 rahmat dia dapat. Mau tak 1000 rahmat, ingat, kalau artikel tu ada appendix survey instrument, laju artikel ni dapat view. Banyak dapat download, tinggi citation dia. Mana-mana publisher pun dia susah nak tolak ni. Nak reject, sebab salah dia nak reject sebab dia tahu kekuatan yang ada kat appendix tu sangat tinggi. Nanti kita cerita sekali lah kan. Memang saya ada ceritakan malam je dekat grup WhatsApp kan. Kita nak kongsikan dua topik. Tapi ini sebagai intro lah kan. Nampak ni. Jadi artikel ni menyediakan juga appendix. Buat macam ni je. Buat simple-simple macam ni. Macam ni pun boleh. Nak buat coding pun boleh. Nak buat numbering pun boleh. Nak buat iRoman pun boleh. Jadi nak buat macam ni pun tak apa. Okay, kadang-kadang pun saya pun dah lupa dah macam mana kita orang submit. Kadang-kadang editor jurnal ni dia custom, dia ubah suai untuk nampakkan lebih cantik kat presentation. Okay, artikel pertama ni. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Sebab bukan apa, artikel pertama ni saya bedah sikit lah supaya kita faham apa itu berkaitan dengan critical success factor. Malah dekat sini, kalau nak belajar juga critical success factor, dekat sini pun ada introduction sikit. Apa itu critical success factor? Sekejap mana ni? Ni nampak ni. Ada cerita sikit lah kalau nak tahu apa tu critical success factor kat sini. Critical success factor are the one of the way to help organization to gain the information requirement for managing the organization. Once the way to critical success factor is to improve company objective, decision making, measuring performance to achieve company goal. Hence, critical success factor are important to achievement of the organization goal. Ni sedikit lah. Kalau nak tahu apa tu definisi CSF, ada juga dekat artikel ni. Okey, ada soalan setakat ni nak tanya untuk bedah artikel pertama untuk paper critical success factor. Okey. Okey, clear kan? Cantik kan? Okey, alright. Tu saya respon dekat bahagian chat. Okey, saya stop share. Kita meloncat kepada artikel yang lain. Okey. Kita ada 7 artikel lah, tak adalah kita bedah semua kan? Sebab kita ada juga perkongsian satu topik lagi kan? Okey. Saya ambil contoh kita berhijrah kepada publisher lain, kita pergi dekat Taylor. Okey, Taylor. Okey, jurnal ni Q1. Okey, saya share sekejap Okey, alright. Jurnal ni. Ini yang pertama tadi kalau kita tengok dalam slide saya kongsi bagaimana saya menerbitkan artikel pilot yang dekat International Journal of Sustainable Engineering ni dekat Taylor and Francis. Okey. Kalau tengok jurnal ni, okey, dia tak banyak dia ada 7 muka surat. Tolak cover depan 6 muka surat saja. Jurnal ni 6 muka surat saja. Okey, bermula ni cover depan lah, ni muka surat 1 lah. Okey. So saya hantar dekat International Journal of Sustainable Engineering. Okey, tajuk dia Critical Success Factor for Sustainable Manufacturing Practice in Malaysia Automotive Industry. Kita tahu tadi melibatkan 26 responden sahaja. Okey, idea dia kita tengok introduction. Ini double column lah. Nampak macam cram kan, double column. So saya tak adalah memperhalusi. Okey, kalau you all nak dapat detail tentang critical success factor, saya pun cerita sikit critical success factor tu apa. So start untuk menggunakan pendekatan critical success factor ni bermula pada late 1970s lagi. Okey, lepas tu dah ramai orang tulis artikel lah. Okey.
Alright, kemudian pergi pada topik, terus pada topik lah. Kat sini SMP, Sustainable Management Practice Construct. So adalah sub-sub topik yang lain kan. Sub-sub topik ni lah yang jadi saya punya critical success factor lah. Manufacturing process nombor 1. Nombor 2 adalah supply chain management, social responsibility, faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, environmental management. Okey, kemudian ceritalah method. So method akan menggunakan survey questionnaire, menggunakan skala Likert 7, melibatkan Bendos, Proton dan juga Produa. Jadi submit 50, yang reply 26, respond rate 52%. So kemudian ceritalah siapa yang jawab questionnaire itu dengan menggunakan SPSS. Kemudian dapatlah sila rujuk dekat jadual untuk menunjukkan nilai Cronbach alpha. Okey, kita bincanglah validity dengan reliability. Okey, dan result dan discussion. Nampak tak? Questionnaire tu tak contoh kat appendix tapi contoh dekat sini. Jadi item-item dia kongsi. Boleh juga selain daripada appendix letak kat sini. Okey. Okey. Kemudian table yang kedua, inilah result reliability analysis. Melebihi 0.7 semuanya. Okey. Kemudian kita tengok ranking. Nampak tak ranking kat sini? Kita rank kan. So yang paling tinggi social responsibility, nombor 2 management process, yang ketiga environmental management, yang keempat supply chain management. Okey, seterusnya graf. Sama je macam artikel tadi. Ni graf ni saya buat kat Excel lah. Nampak yang paling tinggi siapa kan. Sebab ni tak nampak color lah. Jadi kalau ikutkan tadi, yang ni daripada yang paling tinggi adalah social responsibility. Okey ni, yang ni kotak ni. Social responsibility yang paling tinggi. Okey, sebenarnya ada color ni. Cuma tak tahulah kenapa publisher ni dia tak bagi buat color kat sini. Dia setting baliklah off color. Okey, kemudian cerita tentang kita punya satu persatu kita punya factor tu. Kalau tengok kan, lepas dapat result ni, okay, saya cerita satu-satu. Manufacturing process, sorry sebelum tu 4.1 kan, 4.1 saya cerita result and discussion ni lah. Okey, cerita satu-satu lah daripada social responsibility, manufacturing process, ni discussion namanya. Social responsibility, kemudian manufacturing process tu discussion untuk environmental management, supply chain management, kemudian conclusion. Okey. Lepas tu selesai. Lepas tu ada acknowledgement lah. Dia kata kalau berkaitan dengan research grant, better buat acknowledgement. Okey, kat sini saya tak ada attach appendix, tapi appendix tu ataupun item tu duduk kat tengah-tengah. So item ni saya terbit dekat critical success factor sama je. Apa je you buat? Yang pertama result yang keluar. Okey, kat sini ada sikit lah saya tak masuk, iaitu demografi dari segi profile. Tapi apa yang saya masuk kat sini adalah item. Kemudian kita punya nilai Cronbach alpha, nilai mean dari segi ranking. Kemudian kita masukkan graf untuk dapatkan ranking critical success factor. Senang je kan? Dari segi macam mana nak buat paper critical success factor ni senang je. Berdasarkan nilai mean je. Tapi kita kena sahkan lah. Okey, kita kena sahkan SAN expert. Kemudian ujian reliability kita buat apa? Kita buat Cronbach alpha. Lepas tu buat nilai mean. Lepas tu dapatkan ranking. Boleh buat graf. Lepas tu siap lah. Tapi jangan lupa setiap item kita tu kita kongsikan. Dalam kes ni tak kongsi dalam appendix tapi kongsi dekat tengah-tengah. Okey, saya tengok paper yang lain pula. Okey. Okey, kita tengok artikel yang lain. Kita boleh tengok artikel semua ni ada lain-lain paper daripada Amaro dan sebagainya. Okey, saya nak tunjukkan paper yang lain pula. Sekejap Yang ini daripada sebentar paper mana saya nak buka ni. Okay, katalah paper ni lah. Ini paper sekarang ni student saya ni, student PhD dah habis dah. Sekarang jadi lecturer dekat UPM lah, UPM Bintulu. Okey, sekejap saya share. Okey, yang ni dia hantar dekat Inner Science. Okey, dia hantar dekat Inner Science. Okey, tajuk dia adalah Critical Success Factor for Women Entrepreneurship, Practice for Women Entrepreneur in Malaysia. Ni nampak nama tajuk jurnal dia, World of Review Entrepreneurship Management. Okey, cuma nak hantar dekat apa ni, Inner Science ni, nampak 16 muka surat kan, dia nak 5,000 patah perkataan. Kalau dekat Inner Science ni sangat menggalakkan kita punya jumlah number of word adalah 5,000 words. Okey, kita kena dapat yang tu. Okey, jadi kita tengok flow dia. Okey, introduction, ceritalah kan, cerita tentang woman entrepreneur ni. Okey, introduction. Okey, lepas cerita introduction, cerita literature review. Dia start cerita woman entrepreneur in Malaysia. Okey, kemudian ceritalah apa ni dia punya topik, woman entrepreneur practice. Kemudian adalah entrepreneur trade, entrepreneur experience, management skill, customer relation, training education, environment. Okey, kemudian masuk dekat method.
Okey, ceritalah method dia gunakan. Okey, dia gunakan skala Likert 7, ada 36 measurement item. Okey, kemudian dia cerita result. So dia tunjukkan result reliability and validity. Okey, okey, inilah result untuk Chromebus Alpha. Semua melebihi 0.7. Kemudian dia tengok demografi punya table. Okey, ini masih lagi demografi punya table. Okey, kemudian selesai cerita demografi, cerita deskriptif. Nilai min tadi. So dia buat ranking. Ranking nombor 1 adalah training and education. Ranking nombor 2 adalah entrepreneur experience. Nombor 3 adalah customer relation. Nombor 4 adalah entrepreneur trait. Okey, nombor 5 adalah management skill. Nombor 6 adalah environment. Kemudian dia buat discussion lah. Berdasarkan result nilai min tadi, kita bincanglah kenapa dia di ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kemudian dia buat gambar rajah sama juga. Dia gambar rajah kat sini nak tunjukkan yang paling tinggi adalah dekat sini yang warna orange tu, iaitu training and education. Okey, yang paling rendah adalah environment. Okey, kemudian explain dah, buatlah discussion tentang tu. Lepas tu ceritalah sumbangan, implication of research. Lepas tu conclusion. Selesai. Okey, yang ni dia tak letak appendix lah, tapi dia buat paper critical success factor, hantar dekat InDesign. So dekat InDesign kat sini mungkin kelebihan dia tak nak letak item pun tak apalah, kan? Tapi kalau hantar dekat Emerald dengan Taylor tadi, dia memang sangat-sangat nak instrumen tu. Okey, sebentar saya lupa nak nak tukar setting. Bila malam je saya kena ni sikit, kan? Saya automatic, saya punya monitor ni kalau pukul 9 je dia terus jadi dark mode. Kena tukar, kena off balik. Okey. Okey, dapat tak yang tu? Okey, so far so good. Okey, clear. Okey. Banyak sekali kan kalau kita tengok nanti dalam apa contoh. Dalam kita punya Google Drive tu saya kongsi banyak artikel yang berkaitan dengan critical success factor. You boleh tengoklah nanti semua Okey, saya tunjuk ni last lah satu daripada Emerald juga. Okey, yang ni masih dia first time. Ni pelajar saya first time. Seronok dia. Saya masih ingat lagi dia bukan yang ni sekejap salah. Sekejap, bukan artikel ni. Artikel lain sekejap. Dia bukan artikel ni, artikel satu lagi. Nanti saya tunjuk untuk kejap lagi lah, bukan artikel yang ni Okey. Mana lagi saya nak tunjuk? Okey, yang ni lah paper yang ni. Yang ni dekat Inner Science juga. Sekejap saya tunjuk ya. Okey, alright, saya dah share dah. So ini dekat Inner Science satu lagi lah. Selain daripada woman entrepreneur tadi, ini satu contoh artikel yang hantar dekat International Journal of Critical Accounting. So buat paper CSF. Okey. Ni saya laju sikit lah Okey, dia dah start dengan introduction. Okey, yang ceritalah automotive industry tu apa kan. Okey, kemudian dia masuk dekat literature review. Okey, ceritalah CSF tu apa. Ni detail sikit kalau nak faham tentang CSF. Ada kat artikel ni, saya ada cakap CSF ada way assist management gain information requirement to the purpose managing the organisation. Okey. Dan adalah lagi line by line, center by center cerita tentang critical success factor. So dia ceritalah CSR practice atau construct ni kat sini. So ada employee involvement, ada yang penting table sebab tu dia nak buat table. Sebab ada presentation, ada employee involvement, ada customer focus, environmental, corporate governance, community and society, human right. Okey. Kemudian dia ceritalah satu persatu tu semua, dia punya practice. Okey, masuk metodologi. So kajian ni menggunakan questionnaire, melibatkan kelima-lima practice tadi. Okey, kemudian dia dapat result reliability dia. Ni result reliability dia, Chromebus Alpha kena lebih daripada 0.7. Okey, kemudian result discussion dia rankingkan nombor 1 employee involvement, nombor 2 customer focus, nombor 3 corporate governance, nombor 4 human right, nombor 5 environment, nombor 6 community and society. Okey, kemudian dia explain result tu. Okey, ini graf dia, keputusan dia. So yang paling tinggi adalah yang EI tu, employee involvement, yang paling rendah CS, iaitu berkaitan dengan community and society. Lepas tu conclusion. Biasa ini reference dia.
Tapi reference kena jagalah, quality reference tu sangat-sangat penting. Okay. Alright. Boleh Okay, saya stop share. Ada apa-apa soalan nak tanya untuk critical success factor? Okay, kesinambungan paper-paper critical success factor tu nanti you boleh tengoklah contoh-contoh artikel-artikel yang lain yang saya sertakan. Okay, malam ni kita terus lanjut. Okay, kesinambungan daripada critical success factor tu nak tunjuk kelebihan bila kita gunakan appendix. Okay, boleh dengan izin saya nak buka next slide sebentar. Okay, kita nak bincang tentang kelebihan instrumen. Okay, kelebihan instrumen tu nanti saya bagi saya pun ada artikel-artikel dia dekat kelebihan instrumen tu, nanti you all tengok. Okay, kita ada buka slide lain pula. Okay, saya share. Okey. Yang inilah yang kita nak kongsi. Okey, cadangannya saya nak kongsi untuk besok tapi kita terus bawa pada malam ni lah. Okey. Okey. Yang ini sebelum saya nak alih ini. Okey, kita nak bincang tentang bagaimana menulis artikel dengan kelebihan appendix. Macam paper critical success factor tadi. Okey, dalam paper critical success factor tu mudah untuk kita buat dan still relevan untuk kita terbit sehingga kini. Ditambah pula dengan adanya meletak appendix kat belakang menjadi satu lagi kelebihan. Kan? Macam saya sebutkan tadi, bila ada appendix kat belakang, publisher serba salah nak reject artikel kita. Okey, nanti kita bincangkan lebih lanjut. Okey, kelebihan appendix. Saya cerita dululah ada beberapa perkongsian supaya kita nak faham konsep. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa penting sangat appendix ni. Ini kita nak bincang yang ni. Okey. Yang pertama, ada appendix lampiran. Ingat, ini satu kelebihan untuk artikel kita untuk diterima sehingga dapat diterbitkan. Ingat, ini menjadi satu kelebihan. Jadi kalau ada kawan-kawan kita tanya bila dia buat artikel yang ada instrumen, tak kisahlah soalan interview ke, senarai semak ke, soal sidik ke, pesan kat dia. Kalau ada instrumen, letak kat appendix. Okey, ingat, dia ada satu kelebihan. Bahagian appendix, penulis boleh lampirkan soal sidik. Apa lagi? Soalan interview. Boleh letak senarai semak, rumusan, penemuan kajian, formula baru, kiraan penuh satu-satu formula yang sukar. Jadi kita kena tunjukkan jalan kerja baru orang faham. Template, plain template ataupun contoh untuk mengisi template, detail framework, data yang boleh diguna pakai, apa-apa data yang orang boleh ambil balik data tu untuk buat re-study dan lain-lain yang berkaitan dan yang relevan. Itu tips nombor 1. Tips yang kedua, soal selidik. Okey, contohlah kita detail sikitlah. Soal sidik di appendix lampiran adalah satu kelebihan dan keinginan chief editor dan penyelidik. Ingat lagi sekali, tadi dah bagi hint dah, ni tambah lagi deep. Okey, penerbit positif dengan ada appendix soal sidik ni, soalan temu bual ataupun senarai semak sebagai contoh, ramai penyelidik mencari soal sidik untuk adopt atau adapt. Ramai sekali dengan academician, dengan pelajar, dengan postgrad, dengan researcher, semua nak adopt dan adapt. Okey, bilangan view, download dan citation akan tinggi dengan artikel yang ada appendix macam ni. Justru itu, penerbit buka potensi yang seluas-luas mungkin bagi artikel yang ada lampiran yang dapat memberi impact dan juga bernilai kepada publisher. Dari segi hak milik, ingat, kenapa publisher nak sangat? Sebab kalau you hantar artikel kepada publisher, jadi automatic instrumen itu jadi hak milik penerbit. Yang tu yang dia nak sangat. Jadi elemen ini menjadi satu kelebihan kepada penerbit selain mendapatkan banyak view, download dan citation. Okey, yang ketiga, appendix yang ada di lampiran dengan merumuskan penyelidikan dalam jadual yang komprehensif. Selain daripada letak soal sidik, soalan interview, senarai semak tadi, selain itu apa yang saya boleh letak dekat appendix?
adalah kita punya literature matrix. Bila kita buat kajian literature kan, kita buat jadual dan kita buat table yang kita susun authors, tahun, apa kajian dia, objektif dia, dia gunakan teori apa, dia gunakan method apa, sampel apa, analisis apa, result apa dia punya cadangan. So kita summary kan kajian-kajian lepas punya finding, okay, secara literature matrix punya table. Jadi dekat situ kita boleh juga memasukkan bahagian appendix. Seronok researcher kalau dapat table tu memudahkan dia. Tak payahlah kita nak buat summary tu. Rupanya dah ada orang buat summary. Jadi orang akan cite. Bila orang makin banyak cite because of that table, publisher serba salah untuk reject artikel kita. Sebab dia tahu kalau artikel yang ada table literature review matrix ni ada tinggi demand dia. Ramai orang view akan download dan seterusnya buat citation. Okay, seterusnya keempat, appendix. Saya ada jumpa beberapa artikel yang buat artikel bibliometrics, buat artikel tentang SLR. So, bila kita buat artikel berbentuk SLR contohnya, kita memerlukan beberapa keyword. Jadi, pemilihan dan susunan keyword itu boleh dirujuk dan disummarikan di bahagian appendix. Ada yang saya jumpa lah, dia letak kat belakang, oh inilah keyword-keyword yang digunakan. Dan siap bagi justifikasi kenapa keyword-keyword yang digunakan dalam penentuan kata kunci dalam meneroka database secara habis-habisan. Itu nombor 4 boleh buat. Okay, nombor 5, appendix dan juga tesis dua benda yang berbeza. Jangan salah faham pula dah. Ada yang masukkan appendix dalam artikel jurnal macam tesis. Masuk semua result analisis, surat menyurat semua letak. Ingat, appendix artikel berbeza dengan tesis kerana appendix artikel hanya meletakkan sesuatu instrumen atau lain-lain yang berkaitan atau lain-lain yang relevan yang boleh digunakan semula untuk kajian seterusnya, sama ada duplicate, replicate ataupun adaptif. Jadi ingat, appendix dalam tesis dan juga dalam artikel dua benda yang berbeza. Okey, ada instrumen di appendix. Ini satu lagi tambahan. Dapat tingkatkan citation dan index dua-dua kepada penyelidik. Sebab tu saya suka terbitkan artikel yang ada instrumen. Saya secara peribadi, researcher punya profile akan dapat tingkatkan citation dan dapat tingkatkan index. Bukan saya seorang saja, journal punya profile. Journal tu pun dapat tingkatkan citation, index, seterusnya nilai Q dan juga dia punya impact atau site score dia pun akan naik. Sebab itulah banyak juga sehingga kini publisher cukup suka menerbitkan artikel lagi-lagi yang ada instrumen di bahagian belakang ataupun di bahagian appendix. Okey, ini contoh. Okey, cukuplah kita cover 6 perkara. Kenapa? Sebab you all kena menerbitkan yang artikel yang ada appendix. Okey, saya ambil tunjuk satu artikel ni. Artikel penyelidikan ini ada kajian penuh. Siap ada semualah, fullnya semualah macam objektif kita yang utama. Kalau kita nak kita kata main objektif. Tadi saya tunjuk saya punya artikel critical success factor saya tu artikel untuk objektif yang pertama. Baru good start. Jadi simple je. Tapi kita juga boleh buat artikel yang penuh, yang maksudnya dipanggil artikel empirical atau kita sebut sebagai research artikel yang empirical yang melibatkan satu kita punya main objektif lah. Maksudnya full artikel kat sini. Kajian penuh. Contoh kajian ni lah saya buat total productive maintenance. Okay. Kaizen event and performance. Okay. Okay. Ini yang penting. Kalau tengok tajuk ni, kenapa saya terus letakkan topik, tak payah ada perkataan depan structural ke, to explore ke, kat belakang kena letak for Malaysia automotive industry. Okay. Dekat jurnal yang saya nak hantar ni, jurnal yang saya hantar untuk topik ni, bila saya check title, tak ada yang macam tu. Dia orang straightforward, tajuk pendek je. Oh, kalau saya study 3 benda, terus tak. Total productive maintenance, Kaizen event and performance. Straightforward je. Oh, rupanya style jurnal ni tak suka letak nama country dan tajuk dia berbentuk straightforward. Jadi kita pun kena ikut juga style dia. Okay. Jadi kenapa penting kat sini? Ini saya buat gunakan survey. Saya ada questionnaire. Nampak questionnaire dekat sini belakang. Dekat bahagian appendix, siapa yang nak study pasal total productive maintenance boleh ambil lah item-item yang saya buat ni. Sama ada nak adopt atau adapt. Adopt maksudnya ambil bulat-bulat, adapt dia ubah suai.
Okey, ada topik tentang autonomous maintenance, ada quality maintenance, ada education and trainings. Okey, kemudian kat Kaizen event ada follow up activity, working on the area impact. Okey, kemudian ada employee skill and effort. Kemudian ada innovation performance, ada environmental kat situ, ada employee innovation, ada technology innovation. Semua instrumen ini boleh dapat daripada artikel ini. Dan artikel ni memang banyak dapat citation. Dan bila saya semak yang orang yang cite artikel ni kebanyakan dia adalah adapt dan juga adopt daripada appendix ini. Okay, alright. Okay, artikel seterusnya. Ini artikel ni terbit pada 2016. Ini adalah saya punya main objektif semasa saya buat doctorate lah. Saya buat Lean Six Sigma, Strategic Control System dengan Organizational Performance. So bidang saya ni saya kawinkan bidang engineering dan juga bidang management accounting. Maksudnya accounting dan engineering lah. Kalau tengok Strategic Control System tu merupakan komponen yang ada dua-dua. Dalam quality control pun ada, dalam management accounting pun ada. Dalam Organizational Performance tu saya pakai balance scorecard. Jadi gabungan balance scorecard dan Lean Six Sigma dan juga management accounting tu saya blend, jadilah saya punya tajuk saya punya doctorate. Okey, idea itu saya terbit dekat International Journal of Lean Six Sigma. Okey, ni jurnal yang kedua. Ni pada jurnal yang kedua saya submit. Jurnal pertama saya hantar International Journal of Lean Six Sigma 2013. Ni paper yang seterusnya pada 2016. Okey, untuk jurnal ni ni adalah full artikel saya. Okey, dekat belakang appendix tu ada semualah. Kalau orang minta saya punya tesis, kalau tak minta tesis pun tak apa sebab semua item tu boleh dapat kat sini. Inilah item-item dia. Leadership ni soalan-soalan dia, structure improvement procedure, quality information analysis, supplier relationship, ada just in time, ada customer focus, focus in metric. Untuk Lean Six Sigma ada 7 factors, ada item-item dia. Okey, kemudian untuk part strategic control system ada clarify and translate strategy, so ada communication linking, planning and target setting, and strategic feedback and learning. Okey, untuk balance scorecard performance, kita ada financial performance, customer performance, international business performance dengan innovation and learning growth. Okey, jadi saya boleh buat full artikel, di belakang tu ada appendix. Okey, ini seterusnya. Artikel yang saya dah tunjukkan tadi, ini artikel lain. Ni sahabat saya Nur Syazwani yang student PhD saya tu, okey, dia publish dekat Emerald juga tapi topik lain, sorry. Nampak macam sama tapi berbeza. Okey, hantar dekat Environmental Management Accounting, Practice and Organizational Performance, a Mediating Effect of Information System. Sama juga topik ni. Okay, dekat belakang dia ada appendix. Adalah topik. So mana-mana yang nak buat kajian tentang environmental management accounting practice, inilah item-item dia. Untuk topik bawa environmental cost, environmental regulation, environmental safety, customer focus, ada apa? Ada information system, atas tu ada management commitment. Tertinggal pula. Okey, seterusnya ini topik, ini first, ini saya katakan tadi yang saya tersilap tadi tu. Saya ingat dekat paper CSR, bukan. Ini paper dekat appendix. Okey. So ini the first paper dia, seronok dia. Saya ingat lagi masih momen ni. So bila dah dapat terbit, dia lalu depan bilik saya pumpang-pumpang. Dia ingat apa? Rupanya nak beritahu artikel dekat Emerald dia dah terbit. Mau tak seronok? Muda lagi, zaman master lagi. Zaman saya master tak merasa pun saya terbit SSR. Dapat terbit artikel dekat Emerald kan. Zaman saya lepas saya doctorate baru dapat terbit kat Emerald. Okay. So dia dapat terbit artikel CSR practice ISO 26000 and juga performance among the automotive supplier. Okay. Dia punya item ni lah. Tinggi betul. Banyak orang cite dia. So siapa yang nak buat CSR, especially untuk manufacturing atau automotive industry, boleh ambil dia punya instrumen. Okay, instrumen pertama adalah CSR practice dia. Employee involvement, customer focus, environment, corporate governance, community and society, human right. Apa tu ISO adalah, kat sini dia pakai 2 saja, tak pakai penuh. Recognition, social responsibility, dan dia pakai stakeholders identified engagement. So CSR performance ada 2, iaitu based pada social performance dengan environmental performance. Memang ada kritik sikit lah masa dia buat perkara performance. Sebab dia kata kalau ikutkan, kalau nak dapatkan performance, kena tambah satu lagi lah, iaitu social performance, environmental performance dan tambah economic performance lah. Cuma kita tak buat economic, ada reason lah, ada support by literature juga. Okay, next. Tadi tu dekat Emerald. Jadi bukan kata Emerald je yang suka appendix. Ternyata dekat Taylor and Francis pun nak appendix juga. Okay, tadi paper saya dah tunjukkan. Paper yang pertama tadi yang saya terbit, yang sustainable tadi pun ada appendix dekat tengah-tengah kan.
Okey, ini paper yang seterusnya, paper Lean Manufacturing Practice ISO 40001 Environmental Performance in Malaysia Automotive Supplier. Saya hantar dekat International Journal of Management Science and Engineering. Macam saya sebut tadi, semua jurnal dekat Taylor mesti saya ada keyword engineering lah. Sebab saya pun kalau kata nak tahu bidang saya bidang engineering, kebanyakan saya hantar dekat Taylor and Francis. Okey. Next, okey. Ini topik dia. Okey, ini appendix dia. Cramkan appendix kat belakang. Semua ni untuk topik Lean Management Practice, ISO dengan Environmental Performance dekat sini. Yang pertama untuk Lean tu ada supplier, employee, just in time, customer focus, dan scale process control. Okey, untuk ISO ada management approach, organization change, external social aspect. Okey, untuk environmental performance ada operational dengan innovation performance. Jadi semua item kat sini. Jadi orang ada yang adopt, ada yang adapt. Jadi citation dan action depth tinggi untuk dekat Taylor and Francis ni. Okey, dekat Index Science pun ada. Ini contoh paper pada tahun 2020. Okey, hantar dekat World Review Entrepreneurship ni. So tajuk dia adalah The Relationship Between Sustainable Manufacturing Practice, Lean Improvement and Performance. Okey, untuk artikel ni pun ada appendix kat belakang. So saya letaklah appendix tu dekat belakang. Environmental Sustainable Practice dia, Sustaining Lean Improvement kat sini. Okey, kemudian Sustaining Performance ada semua dekat sini. Okey. Okey, next. Selain itu, kita boleh juga buat artikel appendix ni sebagai dalam proses penyelidikan. Tadi kajian penuh. Yang bincangkan kajian penuh tadi dekat Emerald, dekat Taylor, dekat apa? Index Science. Seterusnya, kita boleh juga menerbitkan artikel yang ada appendix tapi daripada proses je. Dia bukan mana-mana menjawab mana-mana objektif kajian tapi dia proses dalam sebuah penyelidikan. Contoh dia yang ni. Topik dia Confirmatory Factor Analysis of the Flexibility Supply Chain for Malaysia Automotive Supplier. Kalau tengok topik ni, okey, yang mana dia ada appendix. Okey, yang ni contoh saya hantar dekat UTM. Kalau support juga lokal ni jurnal daripada UTM, Science Humanica. Okey, inilah satu-satunya artikel saya punya appendix paling sikit. Paling sikit. Maksudnya appendix tak kira banyak, sikit pun boleh. Okey, ni contoh ni. Nampak appendix dia ada dua je, iaitu flexibility supply chain dengan lean supply chain. Okey, jadi citation dia kurang sikit lah. Itu dari segi dia punya pro and cons dia lah. Okey, bila saya hantar jurnal saya dekat Malaysia, orang kata kalau sikit, saya hantar banyak. Saya ada 13 artikel saya terbit dekat lokal. Okey, maksudnya dekat jurnal-jurnal tempatan semua. Bukan kita tak support, kita support. Cuma jelah in term of citation kita slow bila hantar dekat lokal ni. Okey, ni ternyata kalau ikutkan topik ni best ni. Bila saya kata saya dah ada instrumen flexibility supply chain dengan lean supply chain. Ya ke tak tahu pun. Kadang-kadang dia tak jumpa artikel ni. Tak jumpa artikel ni. Okey, tapi artikel ni saya hantar dekat UTM, nama jurnal dia Science Humanica. Okey, kenapa saya kata dia proses nampak ni? Confirmatory factor analysis bukan menjawab mana-mana dalam objektif kajian saya pun, tapi dalam proses untuk pastikan item saya itu sah. Lepas buat EFA, kita akan buat CFA. Jadi CFA ini pun boleh come out dengan buat satu artikel yang ada appendix. Okey. Jadi sebab tu malam ni pendek je. Saya cuba combinekan semua. Jadi semua boleh meng-apply lah. Jadi malam ni saya cuma bagi contoh peribadi saya lah. Yang mana artikel-artikel saya terbit di di Emerald, di Taylor and Francis dan juga Index Science, dan last sekali dekat Science Humanica UTM. Bagaimana kalau you all nak menerbitkan artikel strategi untuk memikat chief editor dengan letakkan kita punya instrumen dekat appendix menjadi satu kelebihan. Okey, jangan mempersia-siakan kesusah payahan kita membangunkan instrumen, jadi instrumen pula tak share dekat belakang. Okey, so malam ni ada dua bahagian. Yang pertama adalah artikel critical success factor. So tadi kenapa saya combinekan sekali, sebab kalau kita tengok dekat paper critical success factor tadi, memang saya dah attach juga appendix dekat belakang supaya kita jelas bahawa ternyata artikel yang ada appendix ni bukan hanya kepada artikel-artikel penuh saja, tetapi artikel seringkas macam pilot study critical success factor pun ada appendix yang boleh letak di belakang.
Okey, saya buka soalan jika ada soalan untuk malam ni untuk menanyakan kedua-duanya. Okey, perspektif dari segi artikel critical success factor, saya banyak kali ditanya, okey, ada tak contoh-contoh artikel yang mudah? Jadi semua orang boleh buat artikel, boleh terbitkan artikel jurnal. Buat kajian yang mudah-mudah, yang simple-simple je. Saya kata kajian yang mudah adalah critical success factor lah, kerana pakai nilai Cronbach alpha dan nilai mean saja. Sampel yang tak ramai pun tak apa. Macam contoh saya bagi tadi, sampel pilot 26 orang pun dah boleh cukup. Namun kita kena bangunkan dari segi soal sidik kita lah, supaya soal sidik kita bukan adopt tapi adapt ataupun new. Okey, jadi bukan hanya kepada artikel critical success factor, apa jenis artikel pun, lagi-lagi artikel yang berbentuk empirical, memang wajar kita letak dekat bahagian appendix. Appendix ni bukan nak letak soal sidik panjang-panjang, letak benda yang pendek, ringkas pun tak apa. Macam critical success factor kan, ada 4 factor, ada 4 item, cukuplah. Ada 5, lepas tu ada berapa item, satu factor tu ada 5 item, cukuplah. Jadi bukan nak katakan appendix kita, instrumen kita kena banyak dan sebagainya. Memang contoh yang kat appendix ni saya tunjuk full article. Full article dia kena tunjuk semualah, nama pun full article, full model, full framework kan. Namun begitu, ni contoh juga dalam satu proses pun macam CFA pun kita boleh menerbitkan dan boleh letak attach kat belakang untuk kita menerbitkan artikel yang dengan menggunakan kelebihan bila kita ada appendix. Okey, ada soalan nak tanya? Untuk perkongsian malam ni, untuk berkaitan dengan ni, nanti saya kongsikan, sekejap sebentar bagi saya masa sekejap. Okey, sambil-sambil tu nak menunggu soalan, jika ada soalan saya kongsikan dalam slide. Okey, untuk yang kedua ni yang berkaitan dengan kita punya apa tu? Kelebihan appendix. Sebentar Okey, saya kongsi dekat semua slide-nya. Okey. Cuma nanti saya bagi ni saya kena cari sikit artikel-artikel penuh berkaitan dengan kelebihan tu, nanti saya kongsi. Sekejap saya kongsi Okey, dalam grup official ada, official artikel Februari March ada. Kemudian saya dah kongsi dekat grup official artikel 2 bulan. Dan juga kepada malam ni lah, yang join malam ni pun saya dah share. Okey. Sekejap saya rasa saya ada simpan dekat PC. Nanti saya share link untuk artikel-artikel yang ada appendix tu. Okey, ada soalan nak tanya, boleh tanya soalan. Okey. Sambil-sambil tu nak tunggu soalan, saya nak tengok kod ada dalam saya punya database ni, boleh saya share terus. Okey, ada. Sekejap Okey, saya share artikel-artikel penuh tadi yang appendix tu, saya dah jumpa dah. Saya kongsikan terus dekat grup WhatsApp. Okey, settle hutang. Alright, ada soalan nak tanya? Appendix tu apa lagi yang boleh letak selain pada instrumen? Okey, tadi dekat Aminatul, mungkin Aminatul tak perasan, tadi saya letak dekat bahagian slide kita kat depan. Okey. Bahagian ni dekat bahagian awal-awal tu kat sini kan, kelebihan appendix, apa lagi yang kita boleh letak selain pada soal sidik? Soalan interview, senarai semak, rumusan penemuan kajian, formula-formula baru, contoh kiraan penuh satu-satu formula yang sukar, template kosong ataupun contoh template. Okay, cara pengisian kita develop template kan, jadi kita boleh letak detail framework. Apa lagi, kalau kita ada buat SOP, boleh masukkan SOP, ada menunjukkan kita punya outline atau garis panduan dan apa-apa yang relevan, yang mana orang lain boleh ambil apa saja yang dekat instrumen kita untuk buat kajian semula kan, kajian replicate ataupun dia nak ubah slide untuk seterusnya dia akan cite kita untuk penghasilan research dia yang seterusnya pula. Okey, jadi itu soalan pertama dia. Kemudian boleh tak letak foto-foto berkaitan dengan data collection dari segi appendix? Okey, dia macam ni. Kalau letak gambar-gambar bukan tak boleh, tapi apa yang orang pengkaji lain akan ambil pada gambar-gambar tu? Jadi macam sebab tu saya katakan tadi kat sini, appendix artikel bukan appendix tesis. Mana keyword saya dekat ni? Appendix artikel bukan seperti appendix dalam tesis. Kita letak semua summary, result, data-data.
Appendix dalam artikel sesuatu perkongsian yang boleh digunakan semula untuk pengkajian lanjutan. Kalau soal sidik, orang ambil soal sidik tu, okey, dia akan ambil soal sidik, dia akan buat new research dekat negara lain pula. Sama juga soalan interview, checklist, dan SMA, orang akan guna semula. Jadi kelebihan yang gunakan appendix adalah sesuatu yang orang akan ambil dan orang akan cite untuk pengkaji semula atau penerusan pengkajian. Okey. Okey, ada lagi soalan lagi nak tanya? Okey, dekat bahagian apa ni? Bahagian dekat grup WhatsApp saya dah share semua nanti boleh tengok dekat grup WhatsApp je So malam ni memang pendek je lah kan. Selain daripada saya bagi ruang untuk bila face to face ni kalau nak tanya apa-apa berkaitan dengan critical success factor. Okey. So apa kat sini kan kalau kita dah semakin ke depan ni nanti, okey. Jadi saya nak sebut lagi sekali, kadang banyak kali kalau tempat saya dekat UPSI saya selalu sebut dekat sahabat-sahabat saya, dekat kawan-kawan saya. Kadang-kadang kita ni guide pelajar kita membuat satu kajian yang kompleks. Okay, kadang-kadang bila buat kompleks, buat susah-susah sini, lepas tu nak terbit artikel pun jadi susah. Jadi dekat sini kan, kalau tanya saya selagi demand tu masih ada. Okey, ada dua kajian yang kita boleh buat serentak. Yang pertama adalah buat kajian berbentuk SLR. SLR berkaitan critical success factor lah. Mula-mula kita kaji tentang dokumen, merujuk beberapa keywords untuk buat artikel berbentuk SLR. Jadi SLR itu dah mengenal pasti, contoh kita nak buat CSF lepas tu, dah mengenal pasti 5 factors. Bila kita dah buat sintesis, okay, berdasarkan pencarian kita secara habis-habisan, memasukkan 5 keyword contohnya, dah go through database Scopus dengan Web of Science, kita dapat kenal pasti 5 factor. Okey, itu paper pertama dah terbit, itu paper SLR. Sambung 5 intermediate yang kita dapat daripada SLR tu, kita buat paper critical success factor, kemudian kita buat soal sidik, kemudian kita edar sampel tak ramai pun tak apa, analisis pun mudah, setakat Cronbach alpha dan juga kita boleh buat nilai min. Kalau tanya saya, 2 objektif tu dah cukup dah siapa-siapa yang nak buat diploma project, nak buat degree project, buat master project ataupun master mixed mode. Cukup dah. Kalau tempat saya tu master mixed mode dah lepas. Kalau master by research kena tambah satu lagi objektif. Jadi kalau tanya saya bukan apa. Kalau dia buat paper SLR dengan critical success factor, aras rendah je analisis dia. Tapi demand dia sangat tinggi untuk menerbitkan di artikel berbentuk Web of Science dan juga Scopus. Jadi kalau tanya saya contoh aja. Ataupun jadikan satu objektif. Kalau korang buat PhD, jadikan satu objektif. Objektif kita adalah analisis dekat depan tu. Apa? Analisis apa? Okey, dalam analisis tu ada 2 research question. Satu research question buat SLR, satu research question buat critical success factor. Kan? Simple je. Ataupun objektif kita kat sini adalah identify level. Okey, untuk research question nombor 1 buat SLR, research question nombor 2 maksudnya ada satu objektif tapi ada 2 research question. Jadi kat sini kalau you nak syarat bergraduat sebagai PhD, objektif nombor 1 pun dah boleh bergraduat dah. Okay, so objektif nombor 2, nombor 3 tu kita punya main objektif lah. Ada orang nak bangunkan model, ada yang nak bangunkan modul, ada yang nak buat regression, nak analisiskan antara mandating, moderating. Itu cerita. Jadi kat sini ni maksudnya kita boleh sebab ada setengah universiti tu sama ada kita depends lah sebab ada setengah universiti dia nak ada pilot study baru boleh proposal defend. Kalau universiti yang nak pilot study proposal defend, kita dah boleh buat 2 artikel dah. Maksudnya masa proposal defend 2 artikel kita dah submit dah. Dah boleh cukup untuk syarat bergraduat dah untuk objektif nombor 1. Kalau tanya saya pelajar-pelajar kita, saya kesian bukan apa, kadang-kadang pensyarah berbalik PhD. Lepas tu buat degree project untuk pelajar, diploma project, kesian pelajar diploma dengan pelajar degree tu. Buat kajian lintang pukang dia nak buat. Penyudahnya tak besar pun contribution dan impact dia. Why not kita buat artikel berbentuk critical success factor ni. Kongsilah dengan pelajar, dengan sahabat-sahabat kita, tunjuk dia yang kita dah bincang malam ni. Ni contoh apa ni slide kalau nak buat critical success factor. Ni tengok contoh-contoh artikel. Pakai pilot study 26 sampel pun boleh terbit dekat Emerald dengan Talent and Franchise. Q1 pula tu, lepas tu free pula tu. Jadi itu maksudnya benda idea yang simple, yang kecil tapi berimpact. Itu maksud dia. Ada lagi soalan nak tanya? Setakat ni, tu macam tema kita sebelum-sebelum ni lah kan.
Sebab tu saya suka malam ni. Kita tak payah lama-lama. Tapi apa yang kita bincang, apa yang kita kongsi, apa yang you all dapat betul-betul memberi impact dan kita boleh buat. And biar kecil tapi biar bermakna lah. Kan? Okay, so far so good Okay. Ada yang lain? Okay, ada raise hand tu. Nak tanya lagi ke soalan boleh? Setakat ni tak ada apa-apa kan? Okay, clear. Okay, esok malam kita off lah Esok malam kita off sebab malam ni kita dah cover dah 2. Okay, jangan lupa kita ada nanti sesi hari Ahad minggu depan. Untuk special section lah. Maksudnya kepada semua peserta yang kita buat ni, yang kita selama 2 bulan ni, hari Ahad minggu depan saya jemput semua jemput semua okey untuk attend 1 hari daripada pagi sampai petang. Yang siapa lagi rasa malam ni tak join, Kamalul tak join malam ni kan? Kamalul yang ada request tu nak ada satu sesi bagaimana nak pindah tesis menjadikan beberapa artikel jurnal. Okey. Jadi hari Ahad. Hari Ahad daripada pagi sampai petang kita ada satu slot, satu topik besar. So ada 100 lebih, tak silap saya almost 125 artikel. Macam mana dalam satu tesis boleh keluarkan 125 artikel. Kita akan bincang minggu depan hari Ahad. Berapa bulan tak silap saya, 19 hari bulan Terlupa dah saya berapa bulan. So daripada pagi sampai petang. Biasa kita buat malam kan. Tapi Ahad tu sangat special untuk kita lah. Itu perjuangan kita yang terakhir lah. Slot kita yang terakhir hari Ahad minggu depan tu kita ada siang dan malam. So malam tu closing lah. Penamat kepada 2 bulan khusus berkaitan dengan artikel. Yes, 19 Mac tu Ahad. Tu Kamalul dah keluar dah. Yang Kamalul kata ada tak dalam khusus kita ni ada buat cara nak pindah tesis daripada satu tesis akan keluarkan banyak artikel. Ya, 19 hari bulan tu ada pada pagi sampai petang. Okey, kalau yang ada kerja on off kita ada rakaman juga. Okey, kita akan ada sesi tu. Okey, jadi minggu depan still ada lagi jadual-jadual lain lah. Okey, kalau saya just tengok double confirm kat kod-kod lah. Dah lama dah tak perasan jadual tu. Okey, kita ada berapa slot lagi untuk minggu depan sebab malam ni kita dah cover, malam ni kita dah off. Jadi kita akan ada kita ada berapa minggu lagi? Okey, sorry, bukan minggu depan, minggu satu lagi. Awal now saya nak prediction kan. Okey, kita akan ada pada malam ni ke 12 bulan settle. Kita ada 17, 18, 19. Okey, kita ada topik 17 hari bulan berkaitan dengan sukses. Sekiranya kita hantar artikel, kalau kita ada pembetulan, macam mana nak buat pembetulan tu? Itu pun penting juga. Dah hantar-hantar artikel, dapat pembetulan, tak tahu nak buat pembetulan. Itu adalah 17 hari bulan malam. Lepas tu 18 hari bulan malam, kita ada strategi tingkatkan action deck dengan citation. Okey, pada 19 hari bulan ada 2 slot pagi dan slot petang untuk pindah tesis. Dan slot yang terakhir 19 malam tu santai. Kemana ke arah kita lah. Kita dah 2 bulan, hampir 2 bulan kat sini. Kemana ke arah kita. So kita nak buat perbincangan sikit. Macam mana nak go through commercial. Dan juga selepas ni lah untuk proses coaching. So coaching kita boleh mula selepas ni lah. Kalau tanya saya pada bulan Ramadan nanti ni, kalau santai-santai siapa-siapa free. Tapi make sure kalau boleh nak coaching tu dah ada lah sikit jangan kosong. Dah ada sikit, nanti kita akan buat sesi coaching nanti selepas tempoh 19 hari bulan. Okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Jadi ada yang tanya coaching tu. Coaching nanti kita dah lepas 19 hari bulan nanti kita boleh buat start coaching. Okay. Okay, dah boleh buat selepas tu lah. Jangan sebelum tu, selepas tu kita akan buat. Nanti saya bagilah jadual-jadual untuk you join dalam tu. So nanti siapa yang ambil package untuk coaching, kita start dengan coaching pula selepas tu. Okay. Samalah grup-grup Afzan. Hari tu pun grup 1 pun tak ramai lagi yang nak buat coaching tu dah boleh buat coaching lah. Okay, kita akan start. Saya rasa start coaching tu kita mungkin boleh buat pada bulan Ramadan ni lah. Yang bulan Ramadan, bukanlah bulan Ramadan saja. Lepas bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya bolehlah kita set bila-bila. Tapi sedang elok je kalau artikel tak ada, kita nak coaching pun nanti waste time juga kan. Kalau boleh betul-betul kita nak ambil waktu tu bermakna lah supaya kita boleh ni. Anything, kalau tak ada apa-apa kita boleh rest dulu. Kalau tak ada apa-apa soalan kita break dulu malam ni. Kita tangguh kelas ni untuk minggu depan. Make sure semua ada lah attendance penuh minggu depan. Kita fulfill lah setiap
kita ada 17, 18, 19, kita ada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Make sure kita Jumaat, Sabtu, Ahad tu kita dapat fulfillkan semua. Okey, terima kasih semua komitmen malam ni. Terima kasih yang bagi kerjasama, yang bertanyakan soalan, yang mendengar sampai habis. Semoga apa yang kita pelajari malam ni mendapat manfaat dan kita boleh apply untuk mencapai kejayaan menerbitkan artikel jurnal di top publisher yang berindeks dan kita dapat fokus dekat jurnal-jurnal yang tak perlu dibayar sebenarnya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan terima kasih.